Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, untuk Maths tingkatan 5 hari ni kita akan sambung yang minggu lepas. Okey, kita masih lagi dalam bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Minggu lepas kita dah belajar graf bagi sin X, cos X, tangent X. Okey, di mana X di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, ingat lagi tak? Okey, jom kita tengok balik. Okey, yang ni adalah graf untuk sin X. Okey, ingat balik. Mana nilai maksimum, mana nilai minimum. Okey. Ini untuk graf cos X. Y sama dengan cos X. Okey. Graf Y sama dengan tangent X. Alright, sekarang hari ni kita akan sambung. Apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri? Y sama dengan A sin BX tambah C ataupun Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tangent BX tambah C. Kita akan belajar apa yang terjadi sekiranya nilai A berubah, nilai B berubah, nilai C berubah. Apa akan berlaku? Di mana A lebih besar pada sifar, B juga lebih besar pada sifar. Okey, tengok rajah di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempoh dan amplitude. Okey, yang ni kita panggil amplitude ni. Okey. Tempoh, yang ni kita panggil tempoh. Okey, tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Dia berlaku satu kitaran lengkap ni. Okey, tu kita panggil tempoh. Fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Misalnya, graf fungsi sinus berulang bagi selang 360 darjah. Maksudnya, daripada 0 hingga 360 darjah tu graf dia akan berulang. Graf yang samalah. Okey, kita boleh mengatakan fungsi Y sama dengan sin X ialah fungsi yang berkala dalam tempoh 360 darjah. Okey, amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Okey, amplitude juga dapat ditentukan dengan rumus. Okey, boleh tengok tip Bestari tu. Nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi dengan 2. Okey, jadi kita nak tengoklah apa akan berlaku pada graf fungsi trigonometri jika pemala A, B dan C berubah. Okey, jadi kita tengok kat sini ya. Nilai A berubah. Okey, nilai A ni. Okey, nilai A berubah ni maksudnya amplitude lah. Amplitude, nilai maksimum dan minimum kita akan berubah. Okey, B. Apa akan berlaku kalau B berubah? Okey, B ni maksudnya tempoh fungsi akan berubah. Tempoh fungsi akan berubah. Okey, apabila B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Okey, tempoh fungsi semakin berkurang. Tempoh semakin berkurang. Bila B bertambah, graf semakin mampat, tempoh semakin berkurang. Okey, tempoh fungsi sinus dan cosinus 360 darjah bahagilah dengan nilai B yang diberikan. Okey, manakala kalau tempoh fungsi bagi tangent 180 darjah bahagi dengan nilai B yang diberikan. Okey, kalau C berubah, apa akan jadi pada graf? Okey, bila C berubah, bila C lebih besar pada 0, graf beranjak berapa C kalau dibagi 2 maksudnya 2 unit secara menegak ke atas paksi X. Dia akan bergerak secara menegak. Bila nilai C kurang daripada 0, graf tu akan turun ke bawah. Okey, jom kita tengok. Contoh 9.
Okey, contoh 9. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Okey, graf fungsi Y sama dengan sin X dia bagi. Okey, amplitude kita 1 ni lah kan. Okey, jadi tempoh kita daripada 0 hingga 360 darjah lengkap satu kitaran graf Y sama dengan sin X. Okey, apa akan jadi jika nilai amplitude kita jadi 2? Okey, nilai amplitude jadi 2. Okey, tengoklah graf dia. Okey, naikkanlah dari tetap tempoh yang sama 0 hingga 360 darjah, cuma amplitude dia jadi 2. Graf tu akan naik ke atas. Dan yang bawah ni akan jadi 2. Nilai amplitude tetap 2 lah. Okey. Alright. Okey, sekarang B. B pula apa tadi cikgu bagi tahu tadi? Tempoh. Okey, tempoh sekarang dah jadi 2. B nilai kita 2. Naik elok-elok sini. Okey, B nilai kita jadi 2. Tadi kalau nilai B bertambah, graf tu akan jadi 4. Okey, tempoh dia 360 darjah bahagi dengan 2. Jadi dia satu kitaran lengkap dia akan jadi 0 hingga 180 darjah, dah cukup satu kitaran lengkap. Okey, yang asal tu graf warna pink. Okey, sekarang bila B jadi 2, dia akan jadi satu tempoh kita 0 yang warna purple ni. 180 dah cukup satu tempoh kitaran lengkap lah. Okey. Okey, sekarang C. C, Y sama dengan sin X tambah dengan 1. C ni 1. Bila 1 maksudnya graf tu akan bergerak ke atas. Okey, sebanyak 1 unit. Dia akan berganjak ke atas bersamaan dengan 1 unit. Macam ni lah C. Okey, nampak kan? Alright. Sekarang D. Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, tadi. Okey, yang tadi kita dah dapat sin 2X, kita dah dapat yang warna purple ni. Okey, kita dah dapat graf yang berwarna purple. Okey, sekarang nilai A kita, amplitude kita jadi 2. Jadi awak naikkan je lah 2. Lukis graf yang berwarna purple ni sahaja. Okey. Alright. Okey, sekarang tengok contoh 10. Allah. Okey, contoh 10. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut. Okey, Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Okey, sekarang ni 2, amplitude kita jadi 2, C kita jadi 1, amplitude jadi 2. Jadi graf cos Y sama dengan cos X. Okey, jadi amplitude jadi 2, kemudian tambah dengan 1. Okey, kita tengok cos. Okey, cos X ni macam ni kan? 0, 1. Okey, tempoh dia daripada 0 sampai 360 darjah juga. Okey. Okey. Cumanya tadi dia cos. Alright, mana tadi? Okey, yang ni. Tempoh tetap sama. Kan? Okey, yang asal 2 amat. Yang asal kat sini. Cikgu nak buat warna apa? Kuning-kuning. Orange pun boleh lah. Okey, yang asal daripada sini
Ni. Amat. Janganlah langgar mama ni. Okey, yang asal macam tu kan. Okey, kemudian sekarang ni amplitude kita jadi 2. Kena tambah amplitude 2. Amplitude 2. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni ada lagi negatif 2 kat bawah ni. Macam tu. Okey, kemudian graf yang kita dapat ni ditambah dengan 1. Maksudnya anjak ke atas 1 unit. Sebab itulah ni dia akan teranjak 1 unit ke atas ni. Teranjak 1 unit ke atas. Nampak? Okey, untuk B, Y sama dengan tangent 0.5 X tolak dengan 1. Tangent 0.5. 0.5 tu tempoh. Okey. 360 darjah bahagi dengan 0.5. 360 darjah pula dah. Satu ni graf lengkap ni 180 tangent untuk tangent. Jadi bahagi dengan 0.5 dapat 360 darjah. Allahu Akbar. Jadi tempoh kita satu tempoh lengkap 360 darjah. Lepas tu tolak dengan 1. Tolak dengan 1 maksudnya graf ni akan bergerak ke bawah sebanyak 1 unit lah. Graf bergerak 1 unit ke bawah. Mana tangent? Okey, tangent ni. Ni graf tangent. Okey. 180 darjah. Okey, bahagi dengan 0.5 dapat 360 darjah. Kemudian okey, awak boleh cuba lukislah yang tu. Allahu Akbar. Mana dah tadi? Sini. Okey. Latihkan diri 6.2B. Okey, boleh cuba buat 6.2B. Okey, nak soalan nombor 1. Soalan nombor 1 boleh buat bola. Alright. Kemudian boleh buat F, bola fairy. Bola fairy ikan. Bola fairy ikan. Okey, kemudian boleh cuba buat soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan tangent X ni. Dia dah bagi dah graf fungsi. Okey, kemudian boleh tengok ni. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi trigonometri? Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Okey, kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, tarik, hembus. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Okey, berlaku setiap 5 saat daripada 0 hingga 5 saat. Masa dia tarik 0.6, masa dia hembus. Okey. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Laju ini diukur dalam liter per saat. Okey, jika Y mewakili aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin B X plus C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas.
Okey, berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat? Okey, masa ialah 7 saat ni maksudnya tempoh dah ni. 7 saat tu tempoh. Okey, daripada graf, amplitude kita 0.6. Okey, amplitude kita 0.6. Okey, yang ni amplitude ni kan. Okey, amplitude kita 0.6 lah. Okey. Kemudian tempoh kita 5 saat. Okey, tempoh 5 saat. Okey, graf ni adalah 360 darjah. Bagilah dengan 5. Jadi B kita 72. Okey, tiada pergerakan ke atas atau ke bawah paksi X. Maka C kita sama dengan kosong. Jadi fungsi kita ini adalah graf sin. Okey, jadi boleh tulis Y sama dengan 0.6 amplitude sin 72X. Yang ini kita dapat tadi 72X. Okey. Okey, sekarang yang tadi dia tanya kalau tempoh jadi 7 saat. Gunalah yang kita dah dapat ni, masukkan nilai saja. X sama dengan 7, Y sama dengan 0.6. Masukkan nilai, dapatlah nilai Y 0.35. Maka laju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Okey. Okey, jadi soalan ni latih kendiri 6.2C. Awak buat soalan nombor 1 AB. Alright. Jadi hari ni habis sudah bab 6. Nisbah dan fungsi, graf fungsi trigonometri. Alright. Nanti next lesson kita akan masuk bab 7. Sukatan serakan data terkumpul. Okey, untuk hari ni itu sahaja. Semoga jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat pagi.